Bismillahirrahmanirrahim. Khairum ma uhayikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله وإلى شيخنا الشيخ توان guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi rahimahullah وإلى شيخنا كياي حجي جمالuddin كياي عبد الرحيم بن جمالuddin جهري البنجري المكي حفظه الله شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, malam ini kita akan sambung pengajian kitab Qalbun Salim, dan malam ini kita bicarakan tentang hasad. Kita berhenti pada muka surat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya itu faedah. Hasad dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Sebahagian salaf mengatakan hasad adalah dosa pertama kali dalam maksiat kepada Allah di langit, iaitu iblis hasad kepada Nabi Adam. Kita tahu ketika Allah memerintahkan iblis, semua makhluk termasuk malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua sujud melainkan iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud ini bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Zaman Nabi Adam dahulu tanda hormat sujud. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam, zaman Nabi Yaqub tanda hormat sujud. Tapi zaman kita tak.
Zaman kita tak boleh sujud. Jadi setiap nabi, setiap rasul bawa syariat yang berbeza. Jadi ketika Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud hormat, fasajadu, lalu semua sujud, illa iblis, melainkan iblis. Kenapa tu? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, maka itu menyebabkan iblis termasuk di kalangan orang yang kafir. Jadi dua sifat iblis ini jangan diikuti. Enggan pada kebenaran dan sombong pada dirinya pada perkara yang tidak benar. Itu maksiat yang pertama sekali berlaku. Kenapa hasad? Sebab iblis merasakan dirinya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau telah jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Dia merasakan api lebih mulia daripada tanah. Walhal kalau berlaku kebakaran api, antara benda yang boleh kita guna untuk memadam api, tanah. Sebab itu di stesen minyak di samping ada fire apa tu yang memadam api dah, extinguisher. Di samping itu diletak pasir ataupun tanah untuk memadam. Kerana dia lupa diri, iblis itu. Dan ia juga hasad juga pertama kali dalam maksiat kepada Allah di bumi. Tadi di langit, ini di bumi, iaitu anak Nabi Adam yang namanya Qabil hasad kepada adiknya Habil sehingga membunuhnya. Syariat Nabi dan Rasul dahulu berbeza, terutama sekali syariat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, syariat ketika itu boleh kahwin dengan adik-beradik, boleh. Tapi kahwinnya bersilang. Qabil ada adik perempuan yang sangat cantik yang bernama Iqlimah. Habil ada seorang adik perempuan yang cantik tapi tak secantik Iqlimah, namanya Labida. Perkahwinan zaman itu boleh cross. Jadi jadi Qabil kahwin dengan Labida, Habil kahwin dengan Iqlimah. Iqlimah seorang yang cantik. Jadi Qabil dia tak mau peraturan sebegini, sebab dia nak kahwin dengan adiknya yang cantik itu. Berlakulah peristiwa pembunuhan, pentumpahan darah yang pertama sekali berlaku disebabkan hasad. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad. Terjemahan di sini tak lengkap iyyakum wal hasad, hendaklah kamu menjauhi diri kamu daripada hasad. Itu yang itu tak diterjemah kat sini, akan datang kita terjemahkan insya-Allah. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kerana hasad dengki itu memakan, iaitu membinasakan pahala segala kebaikan, seperti api memakan kayu api. Memakan di sini bermaksud menghilangkan pahala amal kebaikan. Ini salah satu cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berdakwah dalam hadis ini secara analogi, secara perbandingan. Jangan hasad. Kenapa? Sebab hasad itu bahaya.
Macam mana bahayanya tu? Bahayanya seperti api memakan kayu-kayu yang kering. Kita pun faham. Kayu kalau makan api kalau makan kayu-kayu yang kering cepat habis. Tak tertinggal sisa lagi kadang-kadang. Begitulah. Rupanya bahayanya hasad. Letih je beramal. Tapi kerana hasad, habis amalan itu. Sebab itu hasad penyakit hati paling bahaya. Kibir, sombong, penyakit hati paling Allah tak suka. Ini diingat dua fakta ini. Hasad, penyakit hati paling bahaya. Kalau kibir, sombong, penyakit hati yang paling Allah tak suka. Sebab orang yang sombong ini seolah-olah dia mengambil hak Allah, yang punyai segalanya, yang istighna. Tuan-tuan mengaji sifat 20. Istighna itu ada 11 sifat. Istighna, Allah tak berhajat kepada yang lain. Makhluk berhajat pada Allah. Itu yang disebut iftiqar. Allah memiliki 9 sifat, yang dengan 9 sifat inilah makhluk pasti berhajat kepada Allah. Itu yang kita belajar. Istighna ada 11, iftiqar ada 9. Ini mengaji sifat 20 bagi kemah, sebab ia bawa kepada tasawuf yang mendalam. Tasawuf mesti didasarkan dengan akidah yang benar. Takut nanti dia pergi tempat lain. Sebab itu kalau kita mengaji istighna itu ada 9 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi. Ini nama istighna. Kemudian iftiqar, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya. Itu 5. Kemudian patah lagi ke istighna, sama, basar, kalam. Oleh kerana di sebelah iftiqar ada sifat ma'ani yang 4, qudrah, iradah, ilmun, haya, maka ia dilengkapkan dengan 4 lagi sifat maknawiyah, dengan meletak kaunuhu di hadapannya. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayya. Di sebelah tadi istighna, sama, basar, kalam, maka ditambah kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Antara rumusnya boleh kita ingat 5, 5, 3, 4, 3. Tapi sifat 20 tak sesuai mengajar maghrib sebegini. Dia dengan kuliah duha boleh. Kalau kuliah sebegini tak, sebab kuliah sebegini tak fokus. Kalau kuliah duha itu insya-Allah. Sebab itu saya kalau diminta mengajar sifat 20 maghrib, saya kata bagi ke online dululah. Kalau tasawuf macam ni boleh lagi. Tapi kalau sifat 20 tak, sebab dia mesti berkitab, mesti ada tulis, baru ada disiplin. Sebab mengaji akidah ni, terutama sekali sifat 20 itu sangat mendalam dan perlu pada penumpuan. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la taqata'u. Janganlah kamu dengki-mendengki antara satu dengan yang lain. Wala taqata'u, jangan memutuskan tali silaturahim. Ini kita nak peringat sama-sama. Macam mana pun mungkin ada benda yang tak puas hati mungkin di kalangan adik-beradik, keluarga. Jangan sampai terkeluar perkataan putus hubungan. Janganlah sebab memutuskan tali silaturahim ini besar kesan dan juga dosanya. Walau macam mana pun dalam adik-beradik tu mungkin
perangai tak sama. Jadi kita sabar sama-samalah, jangan sampai terkeluar perkataan putus hubungan, tu jangan sekali-kali. Nauzubillah min dzalik. Wala tabaghadu, jangan saling marah memarahi pada perkara yang tidak benar. Kalau kita marah sebab orang itu melanggar syariat, tak apa. Contoh, kita marah adik kita contoh sebab dia macam longgak sangat dengan anak-anak perempuan yang keluar rumah, tak tak pakai, tak menutup aurat, walau sudah mukallaf. Kalau kecil tak apa lagi. Kita marah begitu ya, marah maksudnya marah sayang. Sebab takut dia terlepas pandang. Kalau masa seawal mukallaf itu dah tak jaga agama dengan baik, takut nanti bila dah besar terbiasa. Maaf ya, maaf. Lihat saja orang yang sudah menjadi satu budaya. Alhamdulillah, tidak di tempat kita ni, mungkin tempat-tempat lain, tuan-tuan yang mungkin ada pengalaman mengaji di overseas ataupun di tempat-tempat negara yang bukan Islam, pakaian terdedah biasa. Kerana dah jadi biasa, jadi tak jadi pelik dalam masyarakat kita. Malah orang yang menutup aurat dengan sepenuhnya pula jadi pelik dilihat. Itu ya, dalam masyarakat tertentu. Kenapa? Jadi begitu. Perkara maksiat itu dah terbiasa. Yang jadi musibah juga kita ni, mata kita ketika melihat perkara maksiat terdedah aurat itu biasa. Jadi kerana dah terbiasa melihat maksiat, jadi tidak ada rasa ihsas, tidak ada rasa sensitif. Itu musibah sebenarnya pada iman. Kerana itu ini jangan terjadi merata. Biarlah dalam community yang kecil, keluarga kita jaga. Walaupun mungkin di kawasan-kawasan tertentu ini, naudzubillah min dzalik, keras hati jadi keras sebab melihat itu depan mata kita. Lain dalam iklan, dalam media massa yang sangat langit terbuka sekarang ini, naudzubillah min dzalik. Kena jaga sangat-sangat. Wala tadabaru, jangan saling belakang membelakangi ketika berjumpa. Tak mau berdepan. Marahlah kot, mungkin tak setuju ke apa semua. Kalau benda yang tak setuju pendapat, tak apa, biasalah. Supaya, tapi jangan sampai dia bermasa muka. Itu sahabat, di antara sahabat pun ada juga yang berbeza pendapat. Ada berbeza pendapat. Ketika dalam perang Badar, tawanan-tawanan orang-orang kufar, ya Abu Bakar, apa pandangan kamu? Ya Rasulullah, mereka juga adalah kaum tuan. Ini walaupun mereka memerangi, kita jangan bunuh, tapi bagi denda. Sebab mereka juga kaum tuan. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka memerangi tuan, bunuh. Sayyidina Umar, Masya Allah. Itu berbeza pendapat. Nabi hantar satu batalion pasukan tentera pergi ke Bani Quraidah. Sebab Bani Quraidah itu orang Yahudi, antara 3 kelompok besar Yahudi di Madinah, iaitu Bani Quraidah, Bani Nadir dengan Bani Mustaliq. Bani Quraidah, mereka itu khianat dengan perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hantar pasukan sahabat untuk memerangi mereka. Cuma ketika nak pergi, Nabi bagi satu nasihat ataupun satu macam pesanan.
la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu solat asar melainkan di Bani Quraidah sampai nanti. Ketika dalam perjalanan, waktu asar masuk, sahabat split jadi dua kumpulan. Satu kumpulan memaham secara kontekstual apa yang Nabi sebut, jangan solat kecuali di Bani Quraidah. Jadi kumpulan pertama ni tak solat walaupun dah masuk ni waktu, sebab memahami apa yang Nabi sebut secara mantuk, secara tekstual. Sebiji faham macam tu. Sebahagian sahabat yang lain tak. Mereka memahami Nabi suruh kita solat, jangan solat melainkan di Bani Quraidah, iaitu Nabi suruh kita cepat-cepat supaya nanti sampai di Bani Quraidah. Ini kan ma qadarallah, takdirnya Allah juga ni, kita tak sampai lagi. Akhirnya mereka solat sebab mereka faham Nabi suruh cepat-cepat, tapi apakan daya ini memang tak sampai. Dan dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu ketika ditanya, ya Rasulullah ayyul amalil afdal, ya Rasulullah apakah amalan yang afdal? Nabi jawab, as-salatu ala miqatiha, solat di awal waktunya. Ini kan dah masuk waktu, on time sembahyang. Akhirnya terbagi dua kumpulan. Habis delegasi tadi tu sampai balik ke Madinah di pusat bandar. Lalu kedua-dua kumpulan bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kumpulan pertama, kenapa tak solat? Mereka jawab begini-begini. Yang kedua, kenapa solat? Kami faham begini-begini. Nabi kata dua-dua betul. Khilaf tadi itu dalam bab solat, bukan dalam bab mesyuarat, bab apa semua, tak. Dalam bab solat penting tu. Nabi kata dua-dua betul. Lalu Nabi sebut, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa yang berijtihad, macam tadi ijtihadlah, dan betul, baginya dua pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad juga tapi salah, tetap dapat satu pahala. Itu kata sahabat ini generasi yang paling unggul, pun ada juga khilaf. Jadi kalau khilaf yang tanawwu', khilaf yang berbagai, itu tak apa. Jangan khilaf yang tudad, jangan khilaf yang boleh bawa kepada perseteruan, perkelahian macam ni tadi. Belakang membelakangi maksud. Bila jumpa tu tak tengok muka. Sebab itu kalau kita bersalam, sunat tengok muka. Tengok muka orang, tengok mata dia. Jangan tengok misai dia, jangan. Tengok mata tu sebab insya-Allah sama-sama tengok tu menambahkan kasih sayang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hasad ni apa dia? Dalam kuliah bulan lepas kita bagi tahu. Hasad ini nak kenal mudah sangat. Hafal yang ini SMS. Itulah hasad. SMS. S senang hatinya, M melihat S orang lain susah. Orang yang dihasad tu senang hatinya kalau orang lain tu susah. Kemudian patah balik, S susah hatinya kalau melihat orang yang dihasad itu senang. SMS, itulah dihasad semula SMS, senang hatinya melihat orang yang dihasad itu susah, ditimpa musibah ke, jatuh rugi ke, sakit ke. Pada masa yang sama, susah hatinya melihat orang lain tu senang. Kalau orang itu senang, dia jadi susah hati. Dia yang mana? Kawan tu dapat pangkat naik dan gaji tinggi, dia di rumah tak pasal-pasal kena darah tinggi. Ini tanda hasad tu. Orang dapat gaji tinggi, alhamdulillah, dapat lebih rezeki, jalan-jalan pusing-pusing,
Dia yang dekat rumah demam, kepala pusing-pusing, orang tadi itu. Kemuncaknya apabila orang yang dihasad itu mendapat penghargaan dan award, dia yang masuk award, orang tadi ini. Nah, ini tanda hasad. Itu ya. Orang hasad, al-hasudu la yasud. Orang hasad tak akan boleh memimpin dirinya, malah menyusahkan dirinya. Sebab dia tak mau jumpa dengan orang yang dia hasad tu, bertembung dalam lift, sanggup naik tingkat 5 pula tu. Selagi berurut kaki lagi. Tu jangan hasad dekat orang. Daripada Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Telah berjalan, maksudnya berjangkit atau melarat penyakit umat sebelum kamu kepada kamu. Apa dia penyakit zaman dulu ni dah menjala, menyakit kat kita ni? Dengki dan saling membenci antara satu dengan yang lain. Nah, hakikatnya itulah. Antara ayat dan hadis lain yang berkaitan dengan hasad termasuklah sifat hasad adalah sifat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ramai antara ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Sebab apa tu? Kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia suka kalau kembali pada agama asal orang ahli kitab ni. Kenapa tu? Sebab hasad dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah berfirman, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka daripada limpah kurnianya? Kenapa Allah katakan nak dengki? Kan nikmat ini Allah yang bagi. Gitu. Dalam ayat lain Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu beroleh kebaikan, kemakmuran dan kemenangan, maka yang demikian menyakitkan hati mereka. Dan jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira dengannya. Itu yang tadi tu, SMS tu. Penyakit ni kalau ada, bahaya, cepat-cepat buang. Apabila kita sudah ketahui hasad adalah sifat orang Yahudi, maka jauhilah. Kerana orang yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam kalangan mereka. Mari kita lihat ayat dan hadis yang berkaitan dengan hasad tadi. Satu, hasad adalah sifat orang Yahudi. Kita tak naklah ikut orang Yahudi. Yang kedua, larangan daripada Allah. Firmanullah Ta'ala, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dan janganlah kamu mengharapkan limpah, iaitu iri hati dengan kurniaan yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian yang lain. Itu Allah mengetahui. Ada di kalangan kita orang yang kaya, ada orang yang sangat kaya, ada yang sederhana, ada pula diuji dengan kurang dengan harta. Jangan hasad kat orang. Ada kebaikan masing-masing.
Bagi lelaki ada bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Minta saja pada Allah, jangan hasad dengan orang. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Mari kita lihat apa sebab-sebab hasad, supaya kita tahu sebabnya kita hindari. Satu, penyakit hasad kadang-kadang disebabkan oleh takabbur, sombong. Yang kedua, permusuhan, dia berkelahi dengan orang tu. Yang sebenarnya tak habis lagi ni, saya baca dulu sebelum sampai ke hasad. Saya baca yang ketiga pula bawah itu. Hasad menyebabkan ingkar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Sejahat-jahat perkara ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang kafir itu akan beroleh adab sengsara yang menghinakan. Ini celaan Allah kepada orang yang hasad dengan kurniaan Allah pada orang lain, termasuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia boleh menyebabkan ingkar kepada Allah, apa maksud ingkar ni? Allah yang bagikan rezeki pada seseorang, kenapa kita nak campur pada urusan Allah? Allah bagi seseorang itu kaya, itu Allah yang bagi. Nah, dengan usahanya, dengan apa-apalah, Allah bagi orang itu pandai, bagi mukanya kacak, cantik banding orang lain, anak-anaknya ramai dan menjadi, itu Allah yang bagi itu. Kalau hasad itu bermaksud macam komplain kepada Allah, bukan pada orang itu, sebab Allah yang bagi. Kerana itu orang yang faham hakikat ini, kenapa nak komplain apa yang Allah bagi? Nanti kitab ni bagus sekali, dia akan bagi tahu begini, orang yang kamu hasad itu, siapa yang bagi nikmat padanya? Allah. Kamu nak komplain dengan apa yang Allah telah bagikan itu satu maksiat yang besar. Saya habiskan ni dulu nah. Orang yang kamu hasad itu dua je nanti di akhirat, syurga ataupun neraka. Kalau orang itu orang syurga, kamu nak hasad pada ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, kamu nak hasad pada ahli neraka. Begitu nah. Itu antara obat jangan hasad ke orang. Bulan depan kita sambung lagi insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu an la ilaha